Okey, hari ini kita akan masuk kepada properties of scalar product. So, kita tengok dekat sini, kita ada 7 properties semua sekali dan yang paling penting sekali adalah properties yang ketujuh tu. Baik, kita tengok dulu satu persatu. Okay, if A and B are two non-zero vectors, M is a scalar, then properties yang pertama adalah A dot product dengan A, dia adalah sama dengan magnitude of A, kemudian kamu kuasa duakan dia. Okay. Kemudian properties yang kedua adalah commutative, iaitu A dot B sama sahaja dengan B dot A. Okay, A dot B sama sahaja dengan B dot A. Ini adalah untuk scalar product ya, tetapi kalau vector product dia lain, dia tak sama. Baik, untuk associative, baik, kalau kamu ada satu skala M, kemudian kamu darab dahulu dengan vector A, kemudian baru kamu dot productkan dengan B, dia adalah sama sahaja dengan kamu dot product dulu between two vectors, kemudian barulah kamu darab dengan skala M. Kemudian dia juga adalah sama dengan skala M kamu darab dengan vektor B, kemudian baru kamu dot product dengan A, sama sahaja. Baik, untuk yang keempat distributive, kalau kamu ada B plus C, kamu buat dahulu yang ini, kemudian baru kamu dot product dengan A, dia adalah sama saja dengan kalau kamu expand. Kalau kamu expand ni, so kamu dapat A dot B plus dengan A dot C. Baik, zero skala, kalau kamu ada kosong, dot product dengan A, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan kosong, simple je. Kemudian kalau if A parallel to B, kalau same direction, A dot B adalah sama dengan magnitude of A darab dengan magnitude of B, ini dah bagi tahu dah. Opposite direction, A dot B adalah sama dengan negative. Opposite direction, negative, magnitude of A darab dengan magnitude of B. Dan properties yang ketujuh ni adalah properties yang sangat penting. Kalau A perpendicular dengan B, vector A perpendicular dengan vector B, katakan ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. A dot B kamu akan dapat dia adalah sama dengan kosong. A dot B dia adalah sama dengan kosong. Sekarang ni kita pergi kepada example 5A. Dia minta simplify. So, untuk soalan A ni, B minus A dot product dengan 2A plus B. So, yang pertama macam mana nak buat baik ini, kita akan expand dahulu. Kita akan expand. So, bila expand, kamu akan dapat B dot product dengan 2A tambah dengan B dot B. Kemudian tolak A dot product dengan 2A, kemudian minus A dot B. So, bila jadi macam ni, kita boleh buat, susun sikit, 2A dot B plus, ini akan jadi magnitude of B square minus 2 magnitude of A square minus AB. Kemudian kalau kamu nampak ini adalah sama dua ni. So kita boleh buat 2 tolak 1. So kita akan dapat A dot B sahaja. Kemudian plus magnitude of B square minus 2 magnitude of A square. Simple Kemudian untuk soalan B, dia bagi kat situ C dot product dengan A minus B plus 2B dot product dengan A plus C. So, yang mana boleh expand, kita expand dulu. So, kita akan dapat C dot A minus C dot B plus 2B dot A plus 2B dot C. So sekarang ni kita susun ataupun kita rearrange apa yang kita boleh buat ni. Saya nampak B dan C. Ini CB, ini BC, dia sama. So, saya boleh buat C dot A minus C dot B plus 2A dot B plus 2C dot B. Ataupun lebih baik kita buat B dot C. So ini jadi B dot C, ini pun jadi B dot C. So kita akan dapat, ini pun boleh tukar, A dot C plus 2A dot B. Ini sama. So kita boleh buat 2 minus 1. So jadi plus B dot C. So inilah jawapan dia. Kemudian kita pergi kepada example 5B. Given that, kamu ada dua vektor, find T if A is perpendicular to B. So, kalau A perpendicular to B, bermaksud A dot B adalah sama dengan kosong, kan? So, sekarang ni kita kira. A adalah 3, T negatif 2.
dot dengan B. B adalah 1 minus T. Okey, ini negatif 3, ini 4. Dia mesti sama dengan kosong. Okey, so seterusnya kamu darab je lah. Okey, 3 times 1 minus T plus T times negative 3 plus negative 2 times 4 equals to 0. So, kita selesaikan. Ini kita akan dapat negative 3T minus 8 equals to 0. So, negative 6T equals to 8 minus 3 equals to 5. So, T adalah sama dengan 5/6 negatif. Okey, selesai. So, yang penting untuk soalan ni kamu kena tahu kalau dia cakap A is perpendicular to B, bermaksud A dot product B adalah sama dengan kosong. Okey. Baik, kemudian kita pergi kepada example 5C. Okey, example 5C dia bagi tahu given two vectors, okey, U and W. Okey, find U dot W. Okey, dia suruh cari dot product dulu and hence determine beta if U parallel to W. Baik, yang pertama kita ikut dulu kita punya soalan. Dia minta kita cari U dot product dengan W. So, ini akan jadi 8, negatif 2, 5, dot product dengan negatif 4, 1, beta. So, ini akan jadi 8 darab negatif 4 tambah dengan negatif 2 darab 1 tambah dengan 5 darab dengan beta. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 32 tolak 2 tambah 5 beta. Okey. Kemudian dah selesai untuk yang tu. Baik. Sekarang ni dia suruh kita cari beta tu sama dengan berapa. Okey, condition dia adalah U parallel dengan W. Baik. Kita tahu kalau U parallel dengan W bermaksud U dot W adalah sama dengan magnitude of U darab dengan magnitude of W. Okey. So, ini adalah parallel. Okey. Kita anggap dia adalah in same direction. Okey, baik. So, sekarang ni kita dah ada dah U dot W dah ada dah. Kita perlu cari dia punya magnitude. Okey, so cari dulu magnitude of U. Okey, magnitude of U adalah sama dengan mana U saya? Okey, ni U saya. So, 8 square 64. Negatif 2 square tambah 4. 5 kuasa 2. So, 25. So, kita akan dapat ini adalah sama dengan square root of 93. Kemudian kita cari kita punya magnitude of W. So, kita akan dapat dia adalah sama dengan negatif 4 kuasa 2, 16 tambah 1 kuasa 2, 1 tambah beta kuasa 2. Okay, ini adalah square root. So, kita akan dapat jawapan kita dalam bentuk beta. So, dia adalah 17 tambah beta square. Kemudian ini square root. Kemudian apa yang kita kena buat adalah kita masukkan sahaja dalam kita punya formula tadi, iaitu yang ini. Okey, so kita akan dapat negatif 32 tolak 2, okey, tambah 5b tambah 5 beta. Okey, ini adalah sama dengan square root of 93. Kemudian ini adalah square root of 17 plus beta square. Okey, so negatif 32 tolak 2 ini akan jadi negatif 34. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, kalau kamu ingat ini adalah chapter 1 sem lepas kalau tak silap saya, dia ada square root. So, ini kita akan square both side. Okey, square both side. So, bila square both side, kamu akan dapat di sini akan jadi 25 beta square tolak 340 beta. Okey, plus 1156 equals to 93 times 70 plus beta square. Okey, so yang tinggal sekarang adalah kita hanya perlu expand dan pindah-pindahkan dia sahaja. So, ini akan jadi 25 beta square tolak 340 beta plus 1156 equals to 1581 plus 93b square, beta square. Okey, so 0 adalah sama dengan, okey, saya pindahkan ke sebelah sana. Okey, ini saya pindahkan ke sebelah sana sebab saya nak saya punya b square tu adalah positif. So, saya akan dapat 93 beta square minus 25 beta square. Kemudian plus 340 beta plus 1581 minus 1156. So, kita akan dapatlah jawapan kita adalah sama dengan 68 beta square plus 340 beta plus 425. Kemudian sebelum kamu tekan calculator untuk cari nilai beta ni, kita kena simplifykan dia dahulu. So, ini kita akan dapat 4 beta square
plus 20b beta plus 25 equals to 0. So, kamu akan dapat 2 beta plus 5 square equals to 0. So, kita akan dapat 2 beta plus 5 equals to 0. 2 beta equals to negative 5. So, beta adalah sama dengan negatif 5/2. Dah dapat apa yang dia mahu, iaitu cari nilai beta. Okey, dan jawapan dia adalah sama dengan negatif 5/2. Simple sahaja. Okey, so selesai untuk soalan 5C. Kamu ada exercise. Okey, kamu boleh try buat soalan exercise ni dan jawapan dia dah bagi dah. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa pada next video. Thank you guys.